Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam satu lagi program bedah buku baru. Baik, buku hari ini adalah berkaitan dengan buku pendidikan. Sebuah buku yang saya pilih khusus untuk membicarakan tentang persoalan sejauh mana relevannya sistem pendidikan ataupun sistem persekolahan kita pada waktu ini. Baik, ini bukunya. Sebuah buku yang ditulis oleh Guy Claxton. Tajuknya What's the Point of School. Ini sebuah buku yang membicarakan tentang tujuan-tujuan dan matlamat persekolahan. Mengapa kita perlu ada sekolah pada hari ini? Sistem persekolahan ini secara formalnya telah terbina hampir 400 tahun selepas berkembangnya teknologi percetakan pada tahun 1600. Dan selepas itu sekolah berkembang seterusnya, dan hari ini selepas kita melalui begitu banyak revolusi, revolusi pertama, kedua, ketiga, sehinggalah sekarang ni revolusi keempat dalam sistem pendidikan, Guy Claxton bertanya, apa faedahnya, apakah tujuan ataupun apakah perlunya sekolah dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. Jadi buku ini satu buku yang provokatif, dan Guy Claxton ini memang dikenali sebagai seorang penulis yang agak provokatif. Beliau telah menulis banyak buku, hampir 20 buku sebenarnya yang telah ditulis oleh beliau berkaitan dengan pendidikan, dan antara bidang ataupun kajian beliau banyak berkaitan dengan sekolah dan kreativiti, sekolah dan nilai, sekolah dan cara pembelajaran yang berkesan. Itu adalah antara bahan-bahan yang ataupun perbincangan-perbincangan yang selalu digunakan oleh Claxton untuk menulis buku beliau. Baik, buku ini ada 230 muka surat. Kita boleh beli di MPH. Saya beli buku ini di MPH. Harganya RM59 saja. Dan ada 10 bab utama dalam buku ini, kalau boleh saya baca secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan stres. Adakah ini satu penyakit kepada kanak-kanak? Maksudnya sistem pendidikan yang kita buat selama ini, adakah dia memberi keseronokan pada anak-anak ataupun sebenarnya dia telah meningkatkan stres, dan kita tahu stres itu pada jangka panjang akan menyebabkan berbagai jenis penyakit pada anak-anak kita apabila mereka dewasa nanti. Yang pertama, adakah stres the child epidemic, ataupun adakah stres itu satu perkara yang tidak elok, satu penyakit kepada anak-anak kita. Yang kedua, yang seterusnya adalah mengapa sekolah dari dulu sehingga sekarang tidak pernah menjadi lebih baik kepada kehidupan anak-anak kita. Dalam bab ini, Claxton telah menggunakan satu kajian empirical yang telah dijalankan secara longitudinal study, di mana beliau melihat bagaimana pada tahun 74, 85 sehinggalah tahun 2015, kajian dibuat secara berterusan, didapati bahawa psychologically ataupun secara psikologinya perkembangan psikologi kanak-kanak semakin menurun ataupun merosot. Jadi itu yang dibincangkan dalam bab 3. Bagaimana sekolah kita sebenarnya tidak semakin lebih baik, tetapi sebenarnya semakin merosot dari segi menghasilkan psikologi kanak-kanak yang lebih baik. Walaupun kita tengok sekolah kita lebih baik dari segi peralatan, bangunannya lebih cantik, mungkin guru-gurunya lebih berpendidikan tinggi, sistem pentadbirannya nampak seperti lebih cekap, tetapi pada akhirnya sistem pendidikan perlu menjawab kepada soalan, adakah sistem itu telah menghasilkan secara psikologinya anak-anak yang lebih baik, secara mentalnya anak-anak yang lebih baik, secara behavior, tingkah lakunya menjadi lebih baik, secara sahsiah, adab dan sebagainya menjadi lebih baik. Itu soalan pokok yang cuba ditimbulkan oleh Claxton dalam bab yang ketiga. Kemudian dalam bab keempat, beliau membincangkan tentang intelligence, isu intelligence in kanak-kanak, bagaimana kecerdikan atau kebijaksanaan ini diuruskan dalam sistem pendidikan kita, dan adakah ada tebu-tebu ataupun myth berkaitan dengan kecerdikan, kebijaksanaan ini, adakah dia lahir bersama anak-anak daripada kandungan ibunya lagi, ataupun disebabkan oleh persekitaran yang menyebabkan seorang anak-anak itu cerdik ataupun bijaksana. Kemudian dia juga membicarakan soal pengetahuan dalam Google Age, dalam era Google ni, sebab semuanya ada dalam Google, kita boleh bertanya Google, tetapi apa makna pengetahuan dalam konteks Google Age ini?
Itu bab yang kelima. Kemudian learning about learning, belajar tentang belajar. Maksud kita nak tahu apakah kaedah, cara, teknik, pedagogi yang terbaik untuk belajar. Adakah apa yang kita akan amalkan selama ini, apakah sekolah buat selama ini adalah itu yang terbaik. Itu dibincangkan oleh Claxton dalam bab yang ke-6. Kemudian bincangkan tentang konsep kejayaan, pencapaian seorang individu pelajar, adakah akademik saja dan sebagainya. Kemudian bab 8 dan 9 membincangkan tentang kekeluargaan. Sejauh mana sokongan ibu bapa, sokongan keluarga akan menentukan pencapaian dan menjadikan anak-anak itu lebih baik pendidikannya. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan bagaimana nak menjadikan anak-anak kita itu bukan hanya belajar untuk peringkat sekolah, tetapi menjadikan mereka sebagai pelajar sepanjang hayat. Maksudnya bukan hanya di peringkat sekolah saja mereka membaca buku, tetapi membaca buku itu adalah gaya hidup yang akan mereka bawa sepanjang hayat mereka. Berfikir secara kritikal itu mereka akan bawa sepanjang hayat mereka. Hidup secara sihat itu bukan hanya di sekolah, tetapi mereka membawa sepanjang hayat mereka. Berlaku amanah, berlaku jujur, melakukan tugasan dengan teliti, dengan komitmen yang tinggi, itu bukan hanya diajar di sekolah, tetapi juga dibawa sepanjang hayat beliau ataupun kanak-kanak ini. Baik, ini yang dibincangkan dalam bab yang ke-10. Baik, buku ini pada saya adalah satu buku yang memberi kita satu cabaran untuk meneliti sistem pendidikan kita di negara kita, di Malaysia ni. Adakah sistem pendidikan kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik? Bila saya sebut bergerak ke arah yang lebih baik itu, saya tidak cakap soal bangunannya yang cantik, bangunannya yang dicat dengan begitu menarik, kemudahan-kemudahan yang lebih baik. Tapi saya bercakap soal sejauh mana output ataupun hasil pembelajaran yang telah dipunyai oleh pelajar tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan makna pendidikan kepada anak-anak kita. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku hari ini, kita tahu remaja kita semakin banyak yang terlibat dengan isu sosial. Isu-isu yang mungkin pada satu masa dulu hanya segelintir sahaja, tapi jumlah semakin hari semakin meningkat. Malah bukan saja meningkat dari segi jumlahnya, dari segi kuantitinya meningkat, tetapi kita dapat lihat bahawa umur pelajar-pelajar atau anak-anak kita yang terlibat dengan perkara-perkara yang dianggap sebagai salah itu juga semakin rendah. Jika dulu kita mendengar anak umur 18 tahun misalnya melakukan perkara-perkara yang sumbang, tetapi hari ini kita bercakap ada anak-anak yang berumur 10 tahun, 9 tahun melakukan perkara-perkara yang sumbang. Jadi kerisauan kita bukan sahaja dari segi jumlahnya yang meningkat, tetapi umur anak yang semakin rendah juga yang terlibat juga amat merisaukan kita. Jadi itu antara perkara dibincangkan juga dalam buku Claxton ini, yang membicarakan bagaimana anak-anak itu terdedah kepada berbagai-bagai cabaran dalam sosial mereka dan apa sekolah patut buat dengan perkara-perkara tersebut. Begitu juga dengan bagaimana kita melihat soal falsafah pendidikan kita. Kalau kita lihat falsafah pendidikan kita itu ada 4 perkara utama atau 5 perkara utama. Jasmani, rohani, emosi, intelektual dan juga sosial sekarang. Dan semua perkara itu harus diseimbangkan. Untuk melahirkan individu yang seimbang, maka penekanan kepada soal intelek, soal rohani, soal jasmani, soal emosi dan juga soal sosial itu diberikan penekanan yang sama, seimbang dan tidak boleh kurang daripada yang lain. Tapi apa yang kita lihat dalam sistem pendidikan kita, kalau kita teliti apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah kita, soal intelek itu memang soal yang sangat penting yang telah diberi perhatian. Kurikulum kita ada subjek yang banyak dan sebagainya. Soal jasmani itu juga telah diberi penekanan melalui pendidikan jasmani dan sebagainya. Soal rohani juga ada dengan pendidikan Islamnya, pendidikan moralnya dan sebagainya. Tetapi bila kita bercakap soal emosi, kita ada kelemahan di situ di mana kita tidak begitu memberi penekanan kepada pendidikan emosi kepada anak-anak kita. Sedangkan kita tahu anak-anak yang berumur antara 7 tahun sehingga 18 tahun ataupun kita panggil sebagai kanak-kanak dan remaja ini, ada waktu di mana keadaan emosi mereka yang paling tidak stabil, mencari identiti diri, mempersoalkan tentang kelemahan dan kekuatan mereka, mudah terpengaruh, mudah terikut-ikut kerana mereka sedang mencari identiti. Tetapi dalam soal pendidikan kita, isu-isu emosi ini nampaknya tidak begitu diberi penekanan yang sewajarnya. Kita ada guru kaunseling,
tapi kita tidak ada pendidikan emosi di sekolah. Guru kaunseling mungkin seorang yang cuba melakukan pemulihan ataupun memberi bimbingan dan bantuan. Tapi soal pengetahuan berkaitan dengan emosi, perkembangan emosi dan bagaimana emosi itu hendak diuruskan, ada pengurusannya, ada kaedahnya, itu tidak diberi penekanan dalam sistem pendidikan kita. Kita mengharapkan ibu bapa yang menyampaikannya, dan kalau ada ibu bapa yang menyampaikannya, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan keadaan anak-anak yang tidak mendapat bimbingan berkaitan dengan kawalan emosi, pengurusan emosi di rumah, dan akhirnya mereka akan membesar dalam keadaan mereka tidak mahir dan tidak tahu bagaimana nak menguruskan emosi kendiri mereka. Dan ini satu kelemahan dalam sistem pendidikan yang harus kita telitikan. Kita bercakap soal membina individu yang seimbang, tetapi kita tidak menyeimbangkan individu itu dengan pengukuhan pendidikan emosi sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Baik, itulah perkara-perkara yang juga terdapat dalam buku ini, khususnya berkaitan dengan sejauh mana sekolah dapat membina dan menyokong kepada perkembangan emosi kanak-kanak. Baik, pada saya buku ini adalah buku yang tidak begitu berat untuk dibaca, tetapi dia mencabar kita untuk melihat sistem pendidikan negara kita sendiri, yang saya kira kita patut belajar dan patut bertanya adakah kita telah mempunyai sistem pendidikan yang baik. Jujur saya katakan kita masih jauh untuk menyatakan yang kita mempunyai sistem pendidikan yang baik. Banyak lagi cabaran-cabaran yang perlu kita lalui dan kita teroka. Kita tidak patut malu untuk menyatakan kelemahan-kelemahan kita. Malah kita patut mencari jalan bagaimana untuk segera menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan kelemahan sistem pendidikan kita. Bayangkanlah anak-anak yang berumur 7 tahun masuk sekolah dan kemudiannya keluar sekolah pada umur 17 atau 18 tahun selepas hampir 11 tahun bersekolah. Ada anak-anak yang tidak boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik, sedangkan mereka belajar 11 tahun dan hampir setiap hari waktu persekolahan itu ada kelas bahasa Inggeris. Apa yang sebenarnya berlaku? Mengapa dia berlaku sampai begitu sekali? 11 tahun belajar bahasa Inggeris, tetapi ada yang masih tidak dapat menguasai bahasa Inggeris yang baik. Apakah salah anak-anak? Apakah salah guru? Apakah salah kurikulum? Ataupun salah siapa yang menyebabkan begitu sekali anak-anak kita tidak dapat menguasai bahasa Inggeris? Begitu juga dengan pendidikan Islam. Selepas 11 tahun belajar pendidikan Islam, sejauh mana pendidikan Islam itu dapat mengukuhkan keimanan anak-anak yang belajar? Sejauh mana mereka dapat menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan agama Islam? Ataupun pengetahuan yang mereka dapat itu bukan daripada sekolah tetapi dari sumber-sumber yang lain, dari masyarakat, keluarga dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang harus diberi penekanan dalam membina sistem pendidikan kita. Di saat kita boleh meraihkan ada hal-hal ataupun perkara-perkara yang nampaknya kita begitu kuat untuk melakukan perubahan sistem pendidikan dari segi infranya, dari segi latihan gurunya dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa bahawa ada banyak perkara-perkara yang sebenarnya menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan itulah yang cuba disampaikan oleh penulis buku ini, Clay Claxton ini, tentang mempersoalkan apa sebenarnya, what's the point of school. Itulah yang cuba dibincangkan dalam buku ini, dan buku ini menjadi satu refleksi kepada kita untuk melihat sistem pendidikan di negara kita, dan insya-Allah kita cuba yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita mendapat sistem pendidikan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kerana mereka bukan ingin ke belakang, tetapi mereka perlu maju ke depan, bersaing dan bertanding untuk teruskan kehidupan mereka pada masa hadapan. Sekian, jumpa lagi dalam sesi yang lain. Terima kasih.